السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hari ini kita nak bercerita sedikit tentang perjuangan Tauhid. Seperti yang kita tahu, Tauhid itu apa? Mestilah semua dah tahu kan Tauhid itu apa kan? Tauhid itu ialah masdar, kata terbitan atas wazan taf'il, daripada yang membentuk, bukan daripada yang membentuk kata kerja atas wazan fa'ala yufa'ilu, wahada yuwahidu, tauhida, wahada yuwahidu tauhida, ay ja'lu syai'i wahida, yakni menjadikan sesuatu itu satu, tunggal. Dan tauhidullah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ialah makna kata kita percaya, kita yakin, kita beriktikad, beriman, berikrar bahawa Allah itu berikrar dengan keesaan Allah. Al-iqraru biwahdaniyatillah. Sebab Allah Ta'ala memang Esa. Kita tak perlu jadikan dia Esa, kan? Dia memang Esa. Cuma yang kita kena buat ialah kita mengakui keesaan itu. Orang musyrikin, dia tak mengakui keesaan Allah. Lam yuqirru biwahdaniyatillah. Itu orang musyrikin, dia tak berikrar dengan keesaan Allah. Adapun orang Islam, kita ni apa? Kita mengakui, berikrar dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kata Allah itu Esa, Esa tu maksudnya apa? Esa macam mana yang kita Esa itu? Macam mana kita berikrar dengan keesaan Allah? Iaitulah dengan kita beriktikad, mengaku dengan lisan, membenarkan dengan hati, beramal dengan anggota badan bahawa Allah itu tunggal sebagai pencipta alam, penjaga alam, pentadbir alam, tunggal pada kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, kehebatan, keindahan, tunggal sebagai satu-satunya zat yang kita bertawakal kepadanya, menyerah diri dan bersandar harapan dan takut dan cinta, satu-satunya yang kita memberikan kepadanya kecintaan kita yang mutlak, ketakutan kita yang mutlak, pengharapan kita yang mutlak. Ini dia datang cerita Tauhid tu ada 3 rukun, 3 markaz, 3 rakaiz. Tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma' was sifat. Itu cerita ringkas pasal Tauhid. Hak semua kita dah tahu dah. Kan? Itu semua pakat tahu belakang lah. Kan? Dan Tauhid ni dari segi sejarah manusia, yang dicerita oleh Allah Ta'ala, Tauhid ni lah asal. Pasal Allah Ta'ala menciptakan manusia itu asal-asalnya dalam keadaan mereka mentauhidkan Allah, seperti mana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kabahimatin tuntiju bahimatan jam'a fahal tajiduna fiha min jad'a. Jadi asalnya kita ni dicipta oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis Qudsi juga Allah Ta'ala kata, inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa fa'atathum asyayatin fajtalathum an dinihim.
Aku ciptakan hamba-hamba aku semuanya hunafa, semuanya atas tauhid. Setan mai pesongkan mereka. Na'udzubillah min zalik. So asal manusia ni tauhid. Manusia ni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan awal penyelewengan yang berlaku dalam kalangan manusia, macam yang kita semua juga ada tahu, ialah pada sebelum diutusnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya. Di antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nuh, 10 qurun, 10 qurun. Berapa lama kita pun tak tahu 10 qurun. Kita tak boleh kata satu qurun berapa, 100 tahun. Ya. Kita kata itu ukuran umat Nabi Muhammad SAW. Pasal kita dapati para sahabat yang terakhir wafat ialah pada tahun 110 lebih kurang hijrah begitu. Kan? Jadi maknanya generasi sahabat tu bertahan lebih kurang 100 tahun. Tapi bertindan dengan generasi tabi'in. Kan? Pasal kurun ni dia tidak ada satu apa kita kata timeline yang tetap berapa satu kurun itu. Satu kurun tu based on sekumpulan atau segenerasi manusia yang berkongsi perkara yang sama. So kalau kita kata kurun sahabat, maknanya yang majoriti orang yang hidup di zaman ni, mereka ni orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Bila kita kata kurun tabi'in, ialah zaman di mana majoriti manusia yang hidup zaman tu ialah orang yang bertemu dengan sahabat Nabi dan seterusnya. Dan kita tahu manusia pada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh apa semua, usia mereka panjang-panjang. Nabi Nuh sahaja 1000 tahun. Berdakwah selama 950 tahun. Dakwah 950 tahun. Itu nas dalam Quran. Kan? Jadi maknanya 10 kurun tu berapa lama wallahu a'lam. Kemudian berlakulah kewafatan beberapa orang daripada orang saleh, iaitulah seperti yang kita tahu Wad, Suwa', Yahuth, Ya'uq dan Nasr. Lalu bermulalah dengan kewafatan orang saleh ni disebabkan berlaku hulu, pemujaan dan sebagainya, maka berlakulah penyelewengan. Dan berlakulah syirik. Berlakulah penyengutuan terhadap Allah Ta'ala dalam ibadah. Tak? Itu cerita hak kita semua dah diajarkan dan kita dah belajar. Okay. Maka berterusanlah para rasul dan anbiya datang membawa seruan yang satu, la ilaha illallah. Semua rasul-rasul datang, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Semua rasul-rasul datang seruan mereka, u'budullah wajtanibu at-taghut. Itu clear. Sehinggalah datang penutup sekalian Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Rujza fahjur ay utruk ibadatul asnam. Tinggalkan sembahan-sembahan berhala. Tuhan suruh Nabi SAW dakwah, serukan. Qum fa'anzir, bangkit daripada selimut kamu dan bagi peringatan amaran. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu saja engkau besarkan. Wa thiyabaka fatahhir, amalan-amalan kamu sucikan daripada sebarang syirik. Wa rujza fahjur, dan syirik engkau tinggalkan. Ini semua kita dah belajar. Kan, anak-anak kita yang belajar di sekolah Baitul Rahmah pun dah hafal belakang. Kan. Baik. Jadi Nabi SAW, pasal kita nak pergi terus ke jauh ni perjalanan daripada Nabi Adam, kita nak lompat mai ke abad ke-19 dan abad ke-20 ni kan. Tapi nak kena kok mana pun nak kena tarik sikit daripada awal. Dia tak boleh terus terjun main blok gitu kan. Lagi terjun tak ada ikut dia punya peraturan, bahaya juga. Jadi kita nak kena laju-laju. Okay? The timeline itu. So Nabi Muhammad SAW berdakwah selama
23 sanah, 23 tahun. La naqulu am, naqulu sanah. Kan? Kita tak mau kata tak am, kita kata sanah. Sebab kita tahu perjuangan Nabi penuh dengan struggle and strife. Ya. Jadi dia adalah sanawat. Tawilah. Nabi SAW wafat, perjuangan para khulafa ar-rasyidin, kemudian kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Abbasiyah. Dan kita tahu Bani Umayyah merintah hampir 100 tahun, 90 tahun lebih. Ya. Bani Abbasiyah zaman Al-Khulafa Al-Azam, khalifah-khalifah yang agung 100 tahun. Kemudian mula era kejatuhan penguasaan Bani Buaih, penguasaan, kemudian datang dinasti Seljuk Raya. Dan kemudian datang kerajaan Mamluk. Kerajaan Mamluk di abad ke-6 Hijrah, abad 7 Hijrah. Abad ke-7 Hijrah, ini kita dapat menyaksikan penyelewengan tauhid yang besar mula berlaku kembali. Kita nak kena ambil pada sini. Ya. Pasal apa abad ke-7 Hijrah? Ini adalah zaman di mana kemunculan at-tasawuf al-falsafi. Kemunculan tasawuf falsafah. Bawaan Ibnu Arabi. Ya, bawaan Ibnu Arabi. Dan dia punya parallel timeline dia. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu, ya, kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu, zaman Ibnu Arabi inilah Islam datang ke Nusantara. See? This is a very important fact yang kita kena fokus dan kena ingat selalu. Islam mai ke Nusantara, ulama besar masa tu di Arab yang diangkat, disanjung sebagai ulama besar oleh kerajaan masa tu ialah Ibnu Arabi. Sultan-sultan Mamluk masa tu semuanya mengagungkan Ibnu Arabi. Anak-anak murid Ibnu Arabi ketika itu memegang jawatan-jawatan penting. Pengikut tarikat Ibnu Arabi ketika itu memegang jawatan-jawatan penting. Mufti, qadi, penasihat sultan. Dan itulah zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mendapat penindasan, penzaliman yang begitu dahsyat. Jadi zaman ni, era ni, Islam mula masuk dengan kuat ke tanah Melayu. Tertubuhnya kerajaan Pasai, Aceh, Sultan Merah Silu, Sultan Al-Malikus Saleh. Jadi kena linkkan sejarah ni. Baca dia kata ya awak lah orang Melayu ni macam ni banyak khurafat. Ngaji sejarah tu penting tuan-tuan. Ya, dan kita tahu sejarah, baru kita boleh faham. Oh, cerita dia macam tu. Jadi sebab tu macam ni. Sebab tu orang duk ingat kata Ibnu Taimiyah ni macam ni. Sebab tu orang ingat orang lagi macam ni. Tak, tidak pening itu. Kan? Oh, duduk marah. Kan? Hari-hari hantar mesej ke ustaz. Ustaz ni apa dia cakap macam ni, awak ni marah. Awak, saya ni apa? Ada jawatan apa? Kan? Hari-hari aku duduk mengajar dalam kelas. Yang tu ialah aku nak boleh buat pun. Nak minta aku buat lebih daripada apa lagi. Kan? Kita pun kadang-kadang jadi apa lagi mereka mahu. Kita pun tak faham. Kan? Masalahnya kelas tak berapa nak main tak? Tu masalah. Benda tu kita dah ulas awal lagi dalam kelas-kelas kita, tapi itulah manusia. Sudah disuap, hendak ditolong kunyahkan pula. Dah ditolong kunyahkan, nak pula kita suruh dia jolok telan masuk dalam perut dia pula. Itulah. Itu masalah. Kan? Cukuplah orang dah tolong hidangkan. Ada tangan, ada mulut, makanlah sendiri. Kan? Baik. Jadi balik cerita kita. Cerita kita ni, jadi pada zaman kurun ke-7 ke-8 Hijrah, abad ke-13, 14 Masihi, ini adalah zaman di mana bercantumnya integrasi beberapa aliran yang kita kata besar. Bertembungnya selepas pada abad ke 6 Hijrah, kita kata ini adalah dipanggil zaman post-Ghazalian theology. Zaman pasca Al-Ghazali. Zaman teologi pasca ilmu kalam pasca Al-Ghazali. Ilmu kalam pasca Al-Ghazali ini dia ada satu
ciri-ciri yang satu sifat yang istimewa, iaitulah integrasi ilmu kalam dengan ilmu falsafah. Kalau dulu ilmu kalam itu ulama kalam tidak suka membincangkan isu-isu falsafah. Mereka mengambil pendekatan kalau mereka nak rat falsafah, mereka tulis kitab khas untuk rat falsafah. Mereka tak bincangkan perbahasan falsafah dalam kitab yang mereka tulis untuk ilmu kalam. Tapi post Ghazalian teologi, ulama kalam membincangkan isu falsafah dengan isu ilmu kalam dalam satu kitab yang sama. Okey, jadi akhirnya kita dapati ada tokoh-tokoh yang kita nak klasifikasikan dia pun payah. Adakah dia ni ahli kalam ke, ahli falsafah ke, agak sukar. Macam Ar-Razi, macam Al-Bahri. Ya, mereka ni kita nak kata dia ni ahli kalam. Bila kita baca kitab dia tulis pasal ahli kalam, dia macam ahli kalam. Bila kita baca perbincangan dia pasal falsafah, dia macam ahli falsafah. Jadi dia macam jadi campur aduk. Okey, kalau dulu Al-Ghazali mengkafirkan Ibn Sina, mengkafirkan ahli falsafah apa semua, sekarang ilmu kalam telah begitu mula lunak dengan apa Ibn Sina mengangkat dia sebagai Syekhul Rais apa semua. Itu satu integrasi. Dan berlaku juga falsafah itu juga kemudiannya datang satu lagi tokoh, Ibn Arabi, dia mengintegrasikan falsafah tadi ke dalam tasawuf. Walaupun benda itu kita dah dapat tengok, dah dapat hidup pada hasil karya Abu Hamid rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa radiyallahu anhu, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa radiyallahu anhu, tapi kemuncaknya kita dapati berada pada tangan Ibn Arabi. Ya. Disebabkan itu kita dapati khurafat mula banyak tersebar dalam kalangan umat Islam. Ya. Dan kesan juga daripada peninggalan maurus kerajaan Ubaidiyah, kerajaan Fatimiyah yang memerintah Mesir begitu lama, nak hampir kurang 500 ke 600 tahun memerintah bukan sahaja Mesir, bahkan seluruh Afrika Utara, daripada Maghribi sampailah ke Egypt. Ya. Kerajaan yang begini besar, kerajaan Batiniyah, dia telah banyak membawa masuk pemikiran-pemikiran Batiniyah dalam hasil-hasil karya, maka ini juga meninggalkan kesan. Dan apa yang dibuat oleh kerajaan Fatimiyah itu daripada pembinaan di atas kubur, ya, diteruskan oleh kerajaan dinasti Mamluk. Dan juga kita kena ingat pada zaman ni juga ialah pasca penjajahan ataupun kejatuhan Khalifah Abbasiyah di Baghdad ditakluk oleh kerajaan Mughal, ya. Jadi situasi ini menyebabkan umat Islam berada dalam keadaan yang kita boleh kata the decline of akademik, kejatuhan akademik umat Islam, zaman kemunduran, zaman taklid, zaman jumud, ya. Jadi pemikiran tidak berkembang, dan orang yang nak bawa pemikiran yang memajukan sering ditindas. Tidak kira aliran mana pun, siapa pun akan merasai tempiasnya. Lepas tu kita tengok bukan sahaja Ibn Taymiyah merasai tempias itu, bahkan As-Subki yang merupakan lawan Ibn Taymiyah juga menghadapi cabaran-cabaran. Tetapi As-Subki sebabkan dia ada jawatan, benda tu tidaklah ketara, tapi dia juga mendapat tentangan bila dia nak melakukan renovation ataupun ijtihad dalam mazhab Syafi'i sebagai misal. Ya. Jadi maksudnya siapa pun yang cuba nak bawa idea-idea yang menyegarkan Islam akan dianggap sebagai satu usaha yang tidak diterima dan melawan authority. Itu sebab dia authority dah establish. Jadi even kalaupun isu fiqh bagi fatwa baru sikit, fatwa ijtihad, fatwa tu pun dianggap sebagai mencabar authority. Ya, walaupun
walaupun benda tu betul, walaupun ada dalil dan sebagainya. Ya. Jadi keadaan ini, ya, kita tak boleh stop lama sangat dekat period ni, pasal kita jauh lagi nak pergi ni. Benda ni diwariskan sampailah kepada kejatuhan kerajaan Mamluk. Ya. Kerajaan Mamluk digulingkan oleh Sultan Salim Osmani, ya, yang merupakan kerajaan kecil yang muncul di Asia kecil, di yang nama negara sekarang di Turki dulu dipanggil Konstantinopel, setelah menggantikan kerajaan Saljuk Rom. Ya, menggantikan kerajaan Saljuk Rom, ya, yang jatuh akhirnya di tangan Mongol. Lalu naiklah kerajaan Osmaniyah, dan Osmaniyah kemudiannya expanding their territories, dan akhirnya berlakulah pertemuan yang tak dapat dielakkan antara Osmaniyah dengan kerajaan Mamluk yang dianggap ketika itu sebagai kerajaan yang paling besar, kerajaan Islam yang rasmi, kerana dia menaungi Khalifah Abbasiyah ketika itu. Jadi dengan kejatuhan Mamluk berakhir dah juga Khilafah Abbasiyah. Tapi kita dapati umat Islam tidak lagi bersatu di bawah satu kerajaan yang sama. Kita dapati di Turki sampai ke Mesir, kawasan wilayah Haramain ini dikuasai oleh Osmaniyah. Dan Osmaniyah boleh kata empayar yang besar. Tapi ada lagi empayar-empayar lain. Kita ada kerajaan Mughal di India sendiri. Kita ada kerajaan Shah Iran. Ya, jadi kerajaan-kerajaan ini juga kerajaan yang bersaing, yang saling kita kata mempunyai ideologi yang tersendiri. Kerajaan Iran dengan ideologi kerajaan Safavid dengan ideologi Syiah Rafidahnya, kerajaan Mughal dengan ajaran tasawuf, campur Syiah, campur macam-macam, ya, dan Osmaniyah dengan tradisi ilmu kalam, tasawuf, sufi, falsafinya. Ya. Jadi kita dapati benda ni kemudiannya memberi kesan juga kepada perkembangan ideologi negara-negara Islam, sebab orang semua datang belajar di Mekah, belajar di Madinah, belajar di Mesir. Ya, apa yang mereka belajar ialah apa yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa dari segi silibus dan juga aliran yang dipegang oleh pihak berkuasa. Itulah yang akan dijadikan sebagai ajaran rasmi di sekolah-sekolah, universiti-universiti, pengajian-pengajian masjid. Maka kita dapati ajaran-ajaran khurafat, ajaran bid'ah begitu subur dan berkembang dalam masyarakat. Bukan makna kata tidak ada ulama yang menentang dan melawan, ada, tetapi tidak mendapat sokongan yang cukup padu. Sehinggalah pada abad ke-17 Masihi, abad ke-12 Hijrah, seperti mana kita tahu, barulah munculnya gerakan dakwah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, yang berjaya dengan kerjasama dengan keluarga Al Saud ketika itu, berjaya menubuhkan kerajaan Daulah Saudiyah. Dan Daulah Saudiyah ni berkembang dengan begitu pesat selepas daripada kewafatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pada zaman Saud the Great, kerajaan Saud telah mencapai satu wilayah yang cukup besar, meliputi daripada selatan Iraq sampailah ke Yaman, bahkan ambil sebahagian daripada Teluk Aqabah. Ini semua dulu pernah berada di bawah namanya negara Saudi Arabia, tapi kemudian datang serangan daripada Mesir, datang serangan daripada Osmaniyah, maka jatuh kerajaan Saudi yang pertama itu. Ya. Dan umat Islam dalam fasa ini pula, Osmaniyah juga sebenarnya sedang mengalami kelemahan, kejatuhan. Detik-detik kejatuhan, sebab Osmaniyah tidak lama dia punya zaman kegemilangan tu, kita tengok dia tidak berapa lama. Kemudian dia mengalami detik-detik kejatuhan, ya, dan berlaku penjajahan, istimar. Ya. Penjajahan, datang British, datang Portugis, dan tidak terkecuali yang berlaku di negara kita. Ya.
Dan keadaan penjajahan ni akhirnya semakin teruk sehinggalah Uthmaniyah itu sendiri jatuh, dikalahkan pada abad ke-20 Masihi. Ya, ini adalah zaman struggle, zaman berlakunya perang perang Arab, revolusi Arab, perang dunia pertama, ya. Jadi pada masa inilah perang dunia pertama, kemudian datangnya perang dunia yang kedua, ya. Keadaan akademik, pendidikan atau kemajuan pendidikan juga agak, kita kata, menyedihkan. Tetapi gerakan ilmiah itu tidak pupus, tidak sebab Allah dah janji dengan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu bi ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Jadi mesti ada golongan yang terus memperjuangkan. Ya, jadi kita dapati kerajaan Saudi walaupun jatuh pada awalnya, kemudian naik semula kerajaan yang kedua, kemudian jatuh pula lagi kerajaan yang kedua kerana perebutan kuasa dalaman dan sebagainya. Kemudian datang Malik Abdul Aziz, ya, sebelum Perang Dunia Pertama. Akhirnya dia berjaya menyatukan balik pada abad ke-20 jajahan-jajahan Saudi yang berbaki, dan dia akhirnya selepas Perang Dunia Pertama, lepas revolusi Arab, dia mengambil alih juga kota Mekah dan kota Madinah daripada tangan keluarga Sharif Hussein. Yang Sharif Hussein ketika itu berkomplot atau berpakat dengan British untuk revolusi Arab, dia panggil Arab Revolt, dengan nasihat daripada Lawrence of Arabia, satu pegawai, satu general orang putih, jadi penasihat kepada dia untuk revolt menentang kerajaan Uthmaniyah. Tapi kita kena faham, Uthmaniyah ketika ini juga dia bukan lagi satu bentuk kerajaan sultan. Kerana dengan kejatuhan Abdul Hamid kedua, Uthmaniyah dipegang oleh parti Al-Ittihad wa Taraqi. Al-Ittihad wa Taraqi, Parti Kesatuan dan Kemajuan Turki. Yang mana mereka ni adalah orang yang sekular, orang yang menyokong pemikiran barat, walaupun usaha-usaha pembaratan itu dah mula pada zaman Sultan Mahmud kedua yang menyerang Arab Saudi lagi. Tapi kita kata pemikiran sekular itu makin berkembang dalam kerajaan Turki Uthmaniyah, sehinggalah apabila parti Ittihad wa Taraqi ini menguasai parlimen, ya, dan kuasa sultan tidak lagi seperti dahulu, kuasa sultan telah dilemahkan. Dan apabila Kamal Atatürk menang perang Gallipoli, dia telah menghapuskan Kesultanan Uthmaniyah. Habis Sultan Uthmaniyah itu habis, maksudnya jadi presiden. Kemudian cuma dikekalkan sebagai khalifah, tapi kemudiannya bila dah umat Islam semua pun dah ada negara-negara sendiri, maka khalifah pun dimansuhkan, ya. Jadi pada zaman situasi ini, umat Islam menghadapi banyak cabaran-cabaran tauhid. Kita sampai pada part dia lah, kan, mesti kita sampai pukul 11, kan. Cabaran-cabaran yang besar yang dihadapi oleh umat Islam, kita kena tengok yang pertama adalah cabaran-cabaran klasik, kewujudan ajaran-ajaran khurafat, ajaran-ajaran mistik, ya, yang mengharuskan atau membenarkan pahaman-pahaman khurafat macam ajaran sufi, mysticism, sufi yang berbentuk mistik, ya. Yang kebiasaannya ajaran sufi yang macam ini, dia akan adaptasi, dia akan asimilisasi dengan apa sahaja pahaman-pahaman karut yang ada dalam masyarakat setempat. Jadi kalau kita tengok bila ajaran tasawuf masuk ke tanah Melayu, dia beradaptasi dan berasimilisasi dengan ajaran-ajaran kebatinan Jawa, ya. Maka terhasillah ajaran yang macam itu. Kalau kita tengok di India, apabila Maharaja Akbar cuba nak buat pluralisme agama, dan benda sama juga dibuat di
Nusantara ini oleh Kesultanan Mataram, oleh Sultan Agung, ya, cuba nak menyatukan antara Islam dengan, nak campur adukkan Islam. Itu boleh dirujuk dalam kitab Buya Hamka dari Perbendaharaan Lama. Dan ini adalah kitab sejarah yang baik untuk ditelaah, ya. Jadi cabaran ini itu satu cabaran yang bersifat klasik, ya. Maksudnya ajaran-ajaran syirik yang klasik itu kekal ada. Pemujaan kubur, pembinaan kubur, perbomohan, penujuman, benda-benda itu kekal ada. Di antara cabaran yang kedua, yang menggugat tauhid. Yang menggugat tauhid ialah pemikiran-pemikiran yang datang yang ditinggalkan oleh penjajah. Especially penjajah British. Ya, kita lihat penjajah-penjajah yang datang ini dia ada pelbagai cara. Ya. Tetapi British adalah penjajahan yang paling berat kerana dia membawa ideologi. Ya. Dia memperkenalkan sistem undang-undang. Yang sistem undang-undang itu dari satu sudut dilihat membebaskan rakyat daripada cengkaman-cengkaman kekejaman dan kezaliman pemerintah tempatan sendiri. Itu tidak dapat dinafikan. Disebabkan ajaran yang tidak betul, ya, masih lagi mengekalkan sistem kasta dalam rakyat, ya, mengamalkan sistem di mana pemerintah itu boleh ambil apa saja dia suka. Pemerintah ni adalah bayangan Tuhan. Jadi disebabkan walaupun bayangan Tuhan tu ada tafsirannya yang sahih, iaitu dia adalah naungan Allah Ta'ala, bukannya bayangan, naungan, lindungan Allah kepada manusia melalui pemerintah. Innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Quran. Di antara perkataan ulama salaf, Allah Ta'ala itu dia mengekang manusia daripada buat jenayah dengan pemerintah melalui apa yang dia tak kekang dengan Quran. Ya, jadi pemerintah itu adalah satu kekangan daripada berlakunya jenayah, berlakunya kezaliman, sepatutnya begitu. Tapi apabila kezaliman itu sendiri dibuat oleh pemerintah, maka itu jadi masalah. Ya. Dan golongan liberal yang datang, pemahaman liberal datang menjajah dan menjarah, ya, tanah air kita, tanah Melayu dan tempat-tempat lain juga, menjajah India, menjajah negara-negara Arab. Yang mereka ini memasukkan ideologi. Apatah lagi apabila kerajaan Mesir dan Turki telah menganut pahaman pemikiran sekularisme barat. Mesir melalui Muhammad Ali Pasha telah menjadi kerajaan sekular. Itu lebih awal. Masa dia serang kerajaan Saudi yang pertama tu, dia dah sekular dah. Dan Turki Osmaniyah telah mula mensekularkan dirinya pada masa yang sama juga ketika itu. Ya. Dan galakkan beli satu buku tesis lupa, Universiti Malaysia Sabah kalau tak ingat, kalau tak salah, sejarah pemodenan pembaratan kerajaan Turki Osmaniyah. Bagaimana Turki Osmaniyah itu sudah mula pada abad ke-17 itu, ketika mana naiknya dakwah Syekh Ahmad Abdul Wahab itu, Osmaniyah dalam proses untuk mengubah dirinya daripada Islamik kepada westernization, pembaratan. Ya, jadi ideologi ini makin berkembang dalam masyarakat. Apatah lagi bila kita kata kerajaan-kerajaan yang mendapat kemerdekaan daripada British, hakikatnya dia adalah al-hukumah al-mustawradah. Dia adalah imported government. Kerajaan yang diimport daripada barat. Ya, macam kita pakai kereta import, kita makan makanan import, kita pakai baju import, kerajaan pun kita import. Kita mungkin, kalau kita tidak, mungkin sekarang kita tidak import orangnya, tapi kita import the system, the ideology are imported. Dia bukannya lagi lokal. Ya. Ya. Jadi bukan sahaja the political system, but also the social system, the economic system, semuanya
diimport daripada model barat, western liberal. Ya. Jadi ini adalah cabaran yang kedua. Kemasukan ideologi-ideologi barat yang berlawanan dengan ajaran Islam, yang mengubah world view, cara orang melihat dunia, sudut pandang terhadap alam. Okey. Di antara cabaran ya, juga yang berlaku pada abad ke-20 dan kemudiannya menjadi lebih advance di abad ke-21 ialah natijah daripada pemikiran barat tadi, ialah satu lagi pemikiran yang paling bahaya ialah pemikiran atheism. Pemikiran menolak agama, menolak Tuhan, yang pada abad ke-20 itu digagaskan oleh komunis, ya, oleh sosialis. Ya. Kita dapat lihat pada Perang Dunia yang Kedua, Perang Dunia yang Kedua lebih dahsyat, lebih teruk. Kenapa? Kerana dikatakan orang yang berperang pada masa Perang Dunia yang Pertama adalah orang yang beriman dengan Tuhan. Ya, masing-masing percaya dengan agama masing-masing. Jadi ada moral ada moral values yang mengawal peperangan itu. Tetapi bila kita lihat Perang Dunia Kedua yang dipelopori oleh atheist, dia tidak ada moral values yang mengawal. Jadi tidak ada rasa bersalah untuk guna bom bunuh habis semua manusia. Ya. Tidak ada rasa bersalah untuk kekejaman yang dibuat. Kita tengok dan apa nama kejatuhan monarki di barat. Itu bukanlah kerana monarki itu jatuh kerana dia monarki adalah lambang agama. Ya, lambang agama. Sebab monarki di barat lebih kepada raja itu dia adalah lantikan Tuhan. Dia adalah the defender of faith. Kan? Pengawal agama, akidah. So dengan jatuhnya raja itu makna tidak ada lagi agama. Sebab tu kita kena faham juga pemikiran orang yang anti monarki. Ya, anti monarki ni bukan sekadar dari sudut. Lepas tu kalau kita tengok di barat, kebanyakan yang anti monarki ni orang atheist, orang yang liberal, liberal yang melampau, ya, extreme liberal, yang melihat agama tidak boleh ada langsung nilai dalam kerajaan. Berbanding dengan orang yang liberal yang agak sederhana, mereka masih boleh terima as long as the role the role of religion is kita kata dihadkan atau dibataskan atau disempitkan atau dikecilkan kepada sudut yang tertentu, lebih kepada seremonial. Okey, kita tengok macam di Rusia, kejatuhan Tsar Maharaja Russia yang terakhir. Pada asalnya mereka tak bunuh Maharaja itu, mereka just tangkap, tahannya. Tapi bila kerajaan Bolshevik, kerajaan Soviet itu sendiri terbukti tidak seperti yang digambarkan, indah khabar dan rupa, jadi rakyat mula mencari untuk naikkan balik sistem yang lama, sistem raja. Kalau maknanya selama ni apa yang Bolshevik cakap, kata mereka ni lagi bagus apa semua, bohong. Ya? Bohong. Jadi mereka mula nak cari balik sistem yang lama. Akhirnya untuk mengelakkan benda tu jadi, maka dibunuh raja itu, dihapuskan. Ya. Tapi adakah sistem monarki dihapuskan? Tidak. Monarki dalam makna yang lain, pewarisan kerajaan kepada satu parti, orang yang sama. Dan kalau kita tengok dalam Islam, kita ada monarki yang macam ni, monarki yang bukan daripada bapa kepada anak ataupun anak kepada abang, adik kepada abang, tidak. Tapi lebih kepada satu parti, macam kerajaan Mamluk. Kerajaan Mamluk dia tak mesti sultan ni mati anak dia ganti. Yang penting dia daripada kalangan pegawai-pegawai tentera Mamluk. Kan? Dia macam sistem parti lah. Tapi kita panggil dia monarki lah, dinasti. Okey? So monarki itu sentiasa ada. Kan? Sentiasa wujud.
Boleh nama boleh tukar lah, presiden ke apakah, tapi dia tetap sistem monarki, sistem pewarisan. Dia tidak ada still the president yang kalaupun katalah rakyat memilih voting nak, still the nomination. Rakyat hanya boleh pilih daripada nama yang telah ditetapkan oleh parti itu. Kan? Macam kalau kita kata Negeri Sembilan, sama juga. Dipilih tapi daripada calon-calon macam kerajaan Saudi. Bila raja mati, dia akan dipilih daripada calon-calon. Kan? Misalnya Saudi dia mazhab Hambali, putra mahkota tu dia tidak mesti ada satu persetujuan pula untuk lantik dia sebagai raja. Kan? Jadi ada pula pemilihan untuk pelantikan siapa nak jadi the next crown prince dan sebagainya. Kan? Tapi dipilih daripada keluarga yang tertentu lah. So, sama lah sistem parti pun. Kan? Daripada orang dia. Yang penting daripada geng dia. Itu kan. Dynasty. Kan? Tidak ada nomination, tidak datang daripada semua orang lah. Kita nak PRU 15 ni, nomination bukan kita yang nominate. Kan? Kita dipaksa pilih nama yang telah diletakkan depan kita. Nah, ni hak ni je ada. Kena pilih hak ni je. So, macam kita pergi kedai, macam kita makan dekat McDonald dengan KFC. Kan? Dia ada hak ni je. Tak boleh lebih je. Style dia, berapa ketul, apa semua hak ni je. Tak boleh nak order kan. Kalau kita makan kedai warung, kita boleh minta kan, ni goreng ni tambah ke, campur ke, apa ke, dia boleh alter, dia boleh edit. Kan? Yang ni tak boleh. Apa yang ada depan ni, inilah dia. Kan? So kita hanya disuruh pilih apa yang mereka dah cadangkan saja. Kan? So sebab tu dia bukannya pilihan rakyat sangat. Dia pilihan golongan elit politik. Kan? Pilihan elit politik. Tapi mereka nak dapat endorsement tu macam McDonald minta tanda tangan nak buat Malay Union. Ada sign sini. Kalau tidak sign ini, macam itulah. Kita disuruh pergi pangkah. Pangkah. Pangkah siapa? Orang yang kita tak kenal pun. Apa dia ni, apa dia. Tiba-tiba main nak tanding, main daripada luar. Kan? Tak pernah nampak batang hidung pun. Kan? Tak tahu apa. Kita disuruh blindly pangkah. Kan? Pangkah dia ni. Kan? Ni. Lepas tu dia tidak terlalu macam, bukanlah mewakili kehendak rakyat sepenuhnya. Sebahagian orang. Bagaimanapun macam itulah sistem. As long as dia bukan sistem yang 100% mengikut lunas-lunas syariat, lepas syarak dia ada. Dia tetapkan ciri-ciri bagi rakyat itu bagaimana, ya, pemerintah tu macam mana. Dan sebab tu akhirnya syarak tetapkan siapa yang patut jadi khalifah pemerintah tertinggi umat Islam, mestilah daripada Quraisy. So tidak jadi percanggahan, perebutan sampai tidak ada kesudahan. Ya. So ya biasalah zaman-zaman PRU ni dia lari tajuk. Balik cerita tadi ni. So nak habaq kata masa tu atheism juga naik. Atheism juga kejam, zalim, bunuh orang. Ya. Dan kita dapati 3 cabaran ni, ini yang nak ulas 3 benda ni. Kan, 3 cabaran tauhid ni. Itulah syirik yang klasik. Kita kata classical syirik. Penyembahan kubur, ya. Apa semua ni. Berbaki ada ideologi barat moden, dan juga apa yang kita namakan gerakan atheism. 3 gerakan ini bila masuk ke abad 21, abad ke-19, di sini kita nak cerita ni perjuangan dakwah tauhid. Jadi bila muncul gerakan ini, ada apakah respon? Ada respon tak? Ya, ada respon. Umat Islam telah memberikan respon yang sangat mantap dan terbaik
Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. So kita dapati ada tokoh-tokoh yang kita kenal nama-nama dia. Ya. Jadi kita dapati di antara ulama-ulama yang memberikan respon pada cabaran-cabaran ini, kita dapati yang terdepan sekali ialah Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh, yang wafat pada tahun 1969, Mufti Arab Saudi. Ya. Yang merupakan cicit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Yang mana kalau kita melihat Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh ni, dia telah menghadapi kesemua cabaran-cabaran ini. Kalau kita telusuri fatwa-fatwa beliau, kita dapati dalam fatwa-fatwa beliau ada fatwa yang respon terhadap pemikiran-pemikiran klasik syirik klasik, penyembahan kubur, percayaan wahdatul wujud, apa semua kita akan dapati beliau ada jawapan-jawapan, bantahan-bantahan, penerangan. Beliau juga ada respon kepada pemikiran barat ini cukup besar sumbangan dan jasa beliau. Ya, di antaranya kitab beliau yang kita dah syarahkan, kita dah baca bersama dengan Kitabut Tauhid, iaitulah Tahkimul Qawanin. Ini di antara respon beliau terhadap sistem perundangan yang diambil daripada orang barat yang menentang sistem perundangan Islam. Ya. Dan respon beliau kepada sosialis, kepada golongan westernis. Ya. Dan respon beliau kepada atheism yang ketika itu masih lagi dalam in the classical form, iaitulah atheism yang dibawa oleh golongan sosialis dan juga komunis. Ya. Itu adalah di antara tokoh-tokoh. Di antaranya anak murid beliau, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang wafat pada tahun 1999. Ya. Jadi dia wafat di akhir penutup abad ke-20, sebelum masuk ke abad 21. Jadi kita dapati, ya, Syekh bin Baz juga seperti gurunya Syekh Ahmad Ibrahim telah memberikan respon yang mantap kepada tiga-tiga cabaran tauhid ini. Dan Syekh bin Baz punya pengaruh yang besar, ya, lebih daripada pengaruh Syekh Muhammad bin Ibrahim, guru dia. Dan kita dapati selain daripada Syekh bin Baz boleh dianggap sebagai ketua ahli tauhid dalam menghadapi cabaran-cabaran ini, yang mana semua ulama-ulama lain, tak kira daripada aliran salafika yang bukan salafika, berkiblatkan kepada beliau, berimamkan kepada beliau. Ya. Jadi kita dapati di Mesir kita ada gerakan Ansarus Sunnah. Ya, gerakan Ansarus Sunnah yang diasaskan oleh Syekh Hamid Al-Faqih rahimahullahu ta'ala, yang memperjuangkan tauhid, yang juga untuk menghadapi cabaran-cabaran, yang mana daripada Ansarus Sunnah ni ulama-ulama daripada Azhar Al-Sharif. Dan Ansarus Sunnah ini mempunyai hubungan yang akrab dengan Syekh Ibn Baz, ulama Saudi, sehingga kan salah seorang daripada ulama dia, iaitulah Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah, yang wafat pada tahun 1994. Ya. Menjadi timbalan mufti. Bayangkan, dia orang Muslim. Kan? Dia daripada kita boleh kata daripada penggerak tokoh Ansarus Sunnah, tapi menjadi timbalan mufti kepada Syekh bin Baz. Ya. Dan anak-anak murid beliau, Syekh Jibrin, Syekh Ibn Ghudayyan, Syekh Saleh Al-Husayn, ya. Syekh Abdullah Qara'awi, Abdullah bin Humaid. Jadi banyaklah ulama-ulama yang belajar dengan beliau. Ya. Jadi itu kita tengok bagaimana keakraban, ya, hubungan di antara dakwah yang berlaku di Saudi
dengan yang berlaku di Mesir. Dan Syekh bin Baz juga selain daripada dengan ulama-ulama Salafi ini, beliau juga punya hubungan yang juga akrab dalam atas nama bekerjasama dalam memperjuangkan tauhid dengan ulama-ulama tokoh-tokoh yang datang daripada Mesir, daripada aliran tajdidi bawaan Muhammad Abduh ataupun Abduhizm. Ya, pemikiran Abduhizm. Karena kita tahu Syekh Muhammad Abduh juga walaupun dia mempunyai pemikiran yang lebih cenderung kepada ilmu kalam dan Mu'tazilah, tetapi dalam isu tauhid, dalam isu membantras syirik yang klasikal syirik, beliau mempunyai usaha yang besar. Dan beliau juga dalam rangka, walaupun kita kata cara dia mengatasi pemikiran barat itu agak tidak tepat, kurang tepat. Kerana beliau cuba nak mengasimisasikan pandangan-pandangan Islam dengan barat. Tapi dalam rangka dia menentang khurafat apa semua, itu kita kata dia juga di antara tokoh-tokoh yang memperjuangkan tauhid melawan syirik yang klasik. Ya, syirik yang klasik. Dan pengikut-pengikutnya mewarisi perkara ini. Jadi di antara tokoh yang terkedepan yang mempunyai hubungan yang akrab dengan Syekh bin Baz ialah Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya. Syekh Muhammad Ghazali sebagai misal, kita dapat lihat apa yang dia sebut dalam kitab dia Aqidatul Muslim. Ya, ini kitab yang beliau sebutkan dalamnya tentang dakwah tauhid, menentang syirik dalam kubur, syirik yang dibuat kepada kubur, pemujaan kubur. Ya. Itu ada usaha-usaha itu juga dibuat oleh Muhammad Ghazali, dan Syekh Muhammad Ghazali memang orang yang rapat dengan Syekh bin Baz, walaupun ada kritikan-kritikan yang diberikan kepada beliau, dan memang kita tak nafikan kecenderungan dia ke arah Mu'tazilah dan sebagainya. Demikian juga kita dapati teman dan sahabat dan murid kepada Syekh Muhammad Ghazali juga mempunyai hubungan yang akrab dengan Syekh bin Baz, seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang baru wafat, yang baru mati baru-baru ni kan. Dan kita dapati Syekh Al-Qaradawi ni sampai akhir hayat dia masih lagi dalam perjuangan menentang syirik. Ya. Kitab beliau yang terakhir yang dikarang itulah Fiqh As-Salah, membantras syirik, menceritakan dalam itu bahaya syirik. Anda boleh baca sikit daripada kitab dia Fiqh As-Salah ni, dia ada sebut pasal masalah, sebab dia last kitab Fiqh As-Salah tu dia sebut tentang pengurusan jenazah, kitab Salatul Janaiz. Jadi dia kata al-isti'anah bil mauta wa talabi qada'il hajat minhum, minta tolong dengan orang mati dan minta tunaikan hajat daripada mereka. Wa minal bid'ah syirkiyyatil kabirah allati ahdathaha an-nas fi dinillah du'aul mauta fi quburihim wal isti'anatu bihim fi syada'id wal azamat wa talabi qada'il hajat minhum. Dia kata di antara bid'ah yang syirik besar. Bukan syirik kecil, syirik besar, yang diada-adakan oleh manusia dalam agama Allah, ialah minta doa kepada orang mati dalam kubur, minta tolong dengan mereka ketika susah dan krisis, dan minta menunaikan hajat daripada mereka. Dan panjang lagi lah dia cerita pasal masalah ini apa semua. Dan dia sebut, dia petik perkataan Syekh Islam bin Taimiyah, perkataan Sunullah Al-Hanafi, satu ulama mazhab Hanafi yang sebelum Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang ada risalah menentang perkara ini. Juga dia masalah pemujaan kubur, pembinaan kubur, ya. Dan yang mengkritik apa yang berlaku di Mesir daripada perbuatan membina kubur, buatan ziarah kubur yang tidak syar'i, ya. Bahkan beliau juga ada kitab Haqiqatut Tauhid yang dia tulis lebih awal lagi, yang menentang perkara ini, dan fatwa-fatwa beliau pun banyak menentang perkara ini, dan juga beliau di antara orang yang struggle dengan pemikiran barat. Walaupun ada pendekatan dia itu yang kita tidak setuju, yang dia mengambil, tapi dia lebih lunak daripada guru dia Muhammad Al-Ghazali, maknanya dari segi kecenderungan dia ke arah untuk memenangkan ide-ide barat itu
Macam kita kata Muhammad Abduh dengan Syekh Muhammad Rashid Ridha. Syekh Ridha lebih dekat dengan pendekatan salafi berbanding guru dia Muhammad Abduh yang lebih cenderung ke arah Mu'tazilah dan juga ilmu kalam dan falsafah. Jadi macam Syekh Muhammad Ghazali pun sama, Syekh Yusuf Qardawi lebih kepada ke arah walaupun masih ada kecenderungan kepada metodologi ahli ra'yi itu, tapi dia lebih dekat dengan pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara ulama yang besar, yang berjasa, yang hebat, yang mempunyai impak yang tinggi dalam dakwah tauhid ialah Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin yang wafat pada tahun 2001. Syekh Muhammad Al-Uthaymin, subhanallah, impak dia sangat besar. Ya, impak dia sangat besar kerana bila kita meneliti karya-karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, kita dapati murid-murid Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin ni mereka aktif dalam menghadapi pemikiran klasikal syirik dan juga syirik yang bentuk pemikiran barat dan juga atheism. Ya. Ini mungkin Syekh juga terpengaruh dengan guru dia Syekh Abdul Rahman Sa'di, Abdul Rahman Nasir Sa'di, pengarang kitab tafsir. Itu adalah guru utama Syekh Uthaymin. Dan kita tahu Syekh Sa'di juga antara ulama yang ke depan dalam selain daripada memberantas klasikal syirik, bila juga ada kitab-kitab yang membantah atheism. Ya, membantah atheism. Syekh banyak menjawab atheism. Syekh Sa'di. Jadi itu kita nampak kesan dia pada Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Dan Syekh Muhammad Salih Al-Uthaymin, kelebihan dia adalah dia mengambil pendekatan Ibn Taymiyah. Kalau kita lihat Syekh bin Baz apa semua mengambil pendekatan yang kita kata pendekatan Ibn Taymiyah yang masuk ke dalam ilmu kalam, perbahasan falsafah itu dia jauhi. Dia tidak begitu angkat pendekatan yang sebegitu. Jadi kelas-kelas dia lebih banyak fokus pada hukum hakam syar'i, ya, kelas yang membentuk akidah, Quran, sunnah. Syekh Uthaymin juga begitu, tapi dia tidak meninggalkan perbahasan-perbahasan yang dibawa oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Lepas tu kalau kita baca kitab-kitab Syekh Uthaymin dalam akidah, dia tidak allergic dengan istilah-istilah ilmu kalam atau ilmu mantik yang diguna pakai oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Ya, kalau kita tengok dalam Qawaid Musla, kan, masalahnya, ya, penghujahan akli itu dimantapkan dalam syarah-syarah beliau, dalam Qaul Mufid, dalam syarah Al-Wasitiyah. Ya. Jadi kesan dia itu ialah kita dapat lihat pada abad ke-21 ini, mereka yang terpengaruh dengan pembawaan Syekh Uthaymin inilah sekarang ni ulama-ulama salafi yang terkedepan, selain daripada menjawab dan mementeras klasikal syirik yang memang sudah menjadi keutamaan dan kemestian dan menjadi rukun pejuang tauhid untuk mementeras perkara itu, tapi mereka juga terkedepan dalam menjawab liberalism, atheism, ya. Dan ini juga, dan kita tengok benda tu lebih kepada mereka yang berada di Jamiah Ummul Qura. Kerana Ummul Qura pada zaman bin Baz dulu, Syekh Ahmad Ibrahim zaman bin Baz, dibawa masuk ke Ummul Qura ni pensyarah-pensyarah daripada Mesir, yang mana mereka ni mutakhassis dalam pemikiran barat. Orang Mesir lebih ke depan berbanding ulama Saudi, kerana Saudi kerajaan dia agak konservatif, ya. Konservatif ni maksud conserve, pelihara, tu maksud konservatif, muhafiz. Berbanding dengan Mesir yang menghadapi tentangan cabaran sosialisme yang lebih hebat dengan kerajaannya sendiri, kerajaan Nasirism, kerajaan Jamal Abdul Nasir yang memang membawa pemikiran komunis sosialis, ya, kerajaan Parti Ba'ath, ya. Jadi itu menyebabkan ulama Mesir lebih terkedepan dalam perkara ini. Jadi kita dapati di Ummul Qura itu datang ulama-ulama Syekh seperti Syekh Muhammad Mazru'ah, ya, bahkan Syekh Ahmad Ghazali sendiri, ya, kemudian datangnya Muhammad Qutub, adik kepada Syekh Qutub, ya,
semuanya diletakkan di Jamiah Ummul Qura. Dan betul di Ummul Qura tu dia ada bidang khusus pengajian akidah, agama, perbandingan agama dan mazhab-mazhab moden, mazhab pemikiran moden. Ya. Jadi kita dapat tengok hari ni ulama-ulama salafi yang terkemuka seperti Syekh Sultan Al-Umairi, ya, Abdullah Al-Ajairi, ya. Mereka ni orang yang banyak menjawab syubhat-syubhat yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran moden yang menyimpang. Jadi kita tengok syarah-syarah Syekh Sultan Al-Umairi dalam kitab Wasatiyah, syarah kitab Tauhid, dia begitu mantap sehingga setengah orang salafi pun cannot brain. Ya, orang salafi sendiri pun tak boleh nak faham, dan orang salafi yang agak konservatif yang tidak menceburkan diri mereka ke dalam perbahasan ilmiah akademik yang mendalam, mereka tak boleh tak terima pendekatan yang macam itu, ya. Kerana mereka lebih masih lagi menyangka, ya, betul bila Dr. Taib bin Izzah pergi buat muhadarah ceramah tentang sejarah falsafah dan alirannya di Universiti King Saud, ya. Dia sebut, dia kata, apa guna kamu duk tahan tutup pintu sedangkan dinding tingkat semua dah roboh, kan? Kita kena jaga ni, tak boleh bawa main syubhat kepada masyarakat. Tutup pintu tutup, dinding dah relai, tingkat dah robek, kan? Kan? Jadi kalau kita tengok di Saudi sendiri sekarang, cabaran ke abad 21 ini, kita tak payah cerita panjang, tengok semalam, kan, masuk berita Saudi officially, bukan lagi di Malaysia ni. Kalau kita tengok kedai-kedai sambut Halloween ke apa tu, dia private, tak ada lah kerajaan bagi cuti Halloween ke apa, tak ada. Tapi di Saudi program resmi kerajaan, dia tak ada program swasta macam kita, kan? Program bawah kerajaan. Siapa pakai kostum Halloween masuk free. Kan, jadi maksudnya dia menggalakkan, kan? Dia menggalakkan rakyat dia sambut Halloween, kan? Sedangkan Halloween tu ialah jelas adalah pesta bid'ah dan syirik, bukan lagi maksiat biasa, kan? Kalau dulu mungkin setengah orang salafi yang pro Saudi ni, dia akan bela Saudi dengan dia kata maksiat, walaupun hakikatnya konsert-konsert di Saudi bukan maksiat, dia adalah bid'ah dalalah. Kerana Saudi negara yang tak pernah zahir benda ni. Macam mana Umar bin Abdul Aziz kata kepada salah seorang putera Bani Umayyah yang main muzik, kan, dia kata, wa izharukal ma'azif fil Islam wa izharukal ma'azif bid'atun fil Islam. Buatan kau menzahirkan alat muzik itu bid'ah dalam Islam, pasal kau yang mula benda tu, kan? Maksudnya bukan maksiat yang biasa. Kalau kita kata di Malaysia ni mungkinlah menentu mungkar, kan? Tapi di Saudi dia mungkar azim jiddan, kan? Sebab dia negara yang panjinya la ilaha illallah, betul, dan konsert tu dia duk tayang bendera dia la ilaha illallah Rasulullah dengan perempuan duk menari apa semua, Allahu musta'an, kan? Tapi nak kata sebab tu kata guru kami dulu, Syekh Salih Usaimi apa semua, tauhid ni kalau kita nak jaga, kita kena jaga dengan pengajian, pendidikan. Jadi kita tak boleh harap orang lain nak jaga tauhid ni melainkan para pendakwah, kan? Politician ni apa dia cakap kita bolehlah nak dengar, tapi beriman jangan. Dia hanyalah benda yang habis-habis kuat pun zanni saja, tuan-tuan dan puan. Tidak ada yang orang politik cakap ni yang bersifat yakini, kan? Habis-habis kuat pun zanni, itu habis kuat, kan? Kebiasaannya dia hanyalah wahmi. Allahul musta'an. Ala kulli hal, Syekh Salih Usaimi ni yang wafat tahun 2001, kita dapati beliau orang yang tidak ada bidang ilmu melainkan beliau telah terjun ke dalamnya dan mensyarahkan dan meninggalkan cap jari yang jelas. Kau sebutlah Ibn Utsaimin ni kau nak ilmu apa? Ilmu akidah? Itu terasa cerita panjang lah, memang memang jelas lah, kan? Engkau cerita pasal ilmu hadis,
Uthaymin adalah jagohnya. Kau cerita pasal ilmu bahasa Arab, Nahu, Saraf, Balaghah, Uthaymin adalah tokohnya. Ya? Engkau nak cerita pasal usulul fiqh, Uthaymin huwa usuliyu zamanih. Kan? Tidak ada cerita lagi. Ilmu fiqh huwa faqihuz zaman. Kan? Jadi, bidang apa aku cerita, Ibn Uthaymin ada cap jari dia yang jelas. Anak murid dia bersifat mausu'i. Bersifat mausu'i, bersifat ensiklopedik. Ulama-ulama yang menguasai pelbagai cabang ilmu. Even sampai ke tahap ilmu keduniaan. Kan? Sampai sebab dia menggalakkan. Maksudnya dia menggalakkan. Dia menggalakkan anak-anak murid dia untuk belajar bahasa Inggeris. Ya? Dia ulama yang futuristik, yang ke depan. Maksudnya ni, subhanallah. Ajib. Wa ujubah. Subhanallah. Di antara ulama yang terkedepan juga dalam perkara ini, yang menghadapi 3 cabaran ini, ialah Syekh Bakar Abdullah Abu Zaid yang wafat pada tahun 2008. Wafat, ingat masa ni saya duduk di Perlis. Masa tu Perlis juga buat solat jenazah ghaib. Masa tu Mufti Mazhar, masa tu dia first term dia. Jadi masa tu dia buat solat jenazah ghaib juga. Masa Syekh Bakar Abdullah Abu Zaid ni wafat. Dia juga ulama yang karya-karya dia subhanallah terkedepan. Perbincangan dia begitu mendalam dan apa nama? Perbincangan dia begitu mendalam dan boleh kita kata ada nafas seperti Ibn Uthaymin. Dan Ibn Uthaymin, walaupun Syekh Bakar Zaid ni boleh kata tarah murid, tapi Syekh Uthaymin menghargai jasa dan keilmuan dia. Dalil dia tidak cerita panjang lah. Kita kalau kita start mengaji, kita mengaji dulu. Semua orang tahu kita mengaji kitab Hilyah Talibul Ilmi. Syarahnya siapa? Syarahnya Ibn Uthaymin. Betul tak? Itu bukti ya, dalil. Ya. Di antara tokoh ulama lagi Syekh Salih bin Rahman Husain. Ni dia di Saudi terkenal. Syekh Abdul Razak Azifi tadi kita sebut dah. Di antaranya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dia juga tokoh. Dan beliau juga mempunyai hubungan yang rapat dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Ya, berlaku kritikan, bantah-membantah antara beliau dengan mereka. Beliau juga di antara yang banyak mengkritik gerakan-gerakan Islam moden, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir. Kerana beliau hidup di Jordan dan beliau bergaul dengan mereka. Tapi tentulah kritikan beliau itu kritikan yang membina, bukannya kritikan untuk sekadar untuk menjarah, menjatuhkan. Tidak. Dia kritikan yang membina. Cuba baca muqaddimah kitab beliau Ghayatul Maram fi takhrij ahadithil halal wal haram, yang beliau takhrij hadis-hadis dalam kitab Al-Halal wal Haram Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tengok cara dia kritik. Baca muqaddimah dia, baca kritik membina. Dia bukan kritik dia nak bagi jatuh macam lawan politik tu. Macam orang politik kan lawan tikam sampai hancur. Kan bukan macam tu. Kan? Kan? Maksudnya dia kritikan yang membina. Dia juga di antara tokoh yang Syekh Albani sudah cerita lagi lah. Walaupun dia terkenal dalam bidang ilmu hadis, tapi kita tahu jasa beliau juga banyak ya dalam beliau berdebat dengan golongan-golongan yang sekular, golongan anti hadis. Rudut-rudut beliau, bantahan-bantahan beliau itu menyumbang kepada pembinaan sikap akademik yang lebih matang dalam memantapkan lagi gerakan dakwah tauhid. Dan Syekh Uthaymin Albani meninggal juga lebih kurang tahun Syekh bin Baz 1999 ataupun tahun 2000. Saya ingat first time anda dengar nama Syekh Albani itu adalah tingkatan 1, duduk dalam dom, masa tu masuk dalam majalah Al-Islam ulama, wafat tahun 2000. Kan? Jadi sama ada dia wafat tu di hujung 1999 ataupun awal 2000, tak ingat. Jadi maknanya dalam era itu Syekh Albani. Tapi dan kita tahu anak-anak murid dia berjuang. Di antara anak-anak murid Syekh Albani yang terkedepan dalam membentras ideologi barat, klasikal syirik ini ialah guru kita Syekh Salim Hilali, ya, dan our late teacher Syekh Ali Al-Halabi
rahimahullahu ta'ala yang baru wafat masa zaman COVID itu, ya, ini adalah mereka yang mempunyai tulisan-tulisan yang menerangkan penyelewengan akidah, bukan saja yang bentuk klasikal, itu sudah pasti, tapi juga dalam pemikiran-pemikiran atheism, pemikiran-pemikiran barat yang lain. Ya, mereka kehadapan dalam mempertahankan akidah tauhid. Ya. Dan di antara perkara yang nak sebutkan juga di sini ialah kita kena tahu bahawa perjuangan tauhid ini bukan sahaja dipelopori oleh ulama-ulama Saudi dan sebagainya, tapi kita dapati ulama-ulama di Al-Azhar Al-Syarif satu masa dahulu pada tempoh abad ini, abad ke-19, abad ke-20, abad ke-20, abad ke-21 ni kita tengok ya ada satu risalah kecil tapi bermakna besar, iaitu Fatwa Al-Adhihah wal Qubur, yang menghimpunkan fatwa-fatwa ulama Azhar tentang larangan-larangan bid'ah kubur, ya, dan melarang syirik. Dalam kitab ni ada fatwa oleh Syekh Abdul Majid Salim, Syekhul Azhar dan Mufti Mesir. Ya. Fatwa Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut pun walaupun dia ada kecenderungan ke arah i'tizal, mu'tazilah, tapi dari sudut dia menentang syirik kubur apa semua tu, dia juga di antara yang terkedepan. Di antaranya fatwa Lajnah Fatwa Azhar Syarif sendiri yang mengharam pembinaan kubur. Kita ada fatwa Ahmad Baquri, Ahmad Hassan Baquri, Menteri Wazirul Awqaf Mesir. Ya. Fatwa Syekh Ahmad Abduh, fatwa Syekh Abdul Latif Abdul Ghani Hamzah, Mufti negeri Mesir juga satu masa dulu, Syekh Hasan Ma'mun. Ya. Kita boleh baca ya. Fatwa Syekh Abdul Majid Salim tentang soalan yang ditanya tentang apa yang ada di Masjid Izzuddin Aibak. Izzuddin Aibak ni sultan Mamluk pertama. 2 kubur di situ, ya. Yang mana di kubur itu dibuat majlis-majlis, ya. Dan diminta, dan orang yang jaga kubur tu minta untuk ditanam di situ. Jadi Syekh Abdul Majid Salim ni dia mufti negeri Mesir. Pada tahun bila dia lantik jadi mufti ni, dia wafat tahun 1945. 1954 dia wafat 1954. Dia lulus daripada Azhar 1908. Sejak daripada tu dia dah memegang jawatan-jawatan yang pelbagai, dan dia menjadi Syekhul Azhar 2 kali. Ya. 2 kali pada zaman raja. Ya. Dia memetik fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nufidu annahu qad afta Syekhul Islam Ibn Taimiyah bi annahu la yajuz ayudfana fil masjidi mayitun la saghir wala kabir wala jalil wala ghairuh. Dia kata fatwa yang kami nak bagi ni berdasarkan apa yang Ibn Taimiyah telah fatwakan. Allahu Akbar. Kalau kita tahu sejarah Ibn Taimiyah, kita baca fatwa ni diberi, difatwakan, didekrikan oleh Mufti Diyaril Nusriyah, Mufti negeri Mesir, Kharijil Azhar. Dan kita bayangkan apa yang Ibn Taimiyah lalui di Mesir ketika dia melawan benda ni, melawan syirik. Ya. Kemudian pada abad ke-20 Masihi, ya, kalau kita Ibn Taimiyah tadi abad ke-14 Masihi, abad ke-20 fatwanya didekrikan oleh Mufti Mesir sebagai fatwa rasmi untuk diamalkan oleh pihak berkuasa Mesir dalam isu kubur. Subhanallah. Kehebatan, keagungan Allah Ta'ala dalam membela awliya, wali-wali Allah. Itu baru wali-wali dia bela, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana wali-wali ni membela agama para anbiya dia. Subhanallah. Karamah Syekhul Islam Ibn Taimiyah terselah dalam fatwa ni. Mana kita nak terbayang kalau kita tengok, kalau kita hidup zaman Ibn Taimiyah tu, mana kita nak terbayang tiba-tiba satu hari nanti di tempat inilah
Ibn Taymiyah dulu dihukum, dipenjara, dihumban dalam penjara yang gelap gelamat. Dihantar di Iskandariah untuk dibunuh, dicubaan bunuh. Tapi akhirnya nufidu annahu qad afta Syekhul Islam Ibn Taymiyah bi'annahu la yajuzu an yudfana fil masjidi mayyitun la saghirun wala kabirun wala jalilun wala ghairuh fa innal masajida la yajuzu tashbihuha bil maqabir. Allah. Kita rasa baru ni nak buat kertas kerja untuk proceeding seminar. Bila baca mukaddimah tesis Syekh Jalayan, Syekh Al-Jalayan. Tesis dia diberi mukaddimah oleh Syekh Baysar, Syekhul Islam, Syekhul Azhar, Imam Al-Akbar. Memuji Ibn Taymiyah dan menggalakkan orang untuk mengkaji pemikiran Ibn Taymiyah. Kita, subhanallah. Inilah dulu negeri yang Ibn Taymiyah. Tapi Allah Ta'ala angkat balik nama dia, martabat dia. Ya? Perjuangan yang dia dulu ditindas kerana perkara tersebut. Tapi akhirnya, subhanallah. Ya, itulah perjuangan tauhid itu tidak pernah sia-sia. Ya? Perjuangan tauhid tidak pernah sia-sia. Walaupun mungkin kita tak dapat tengok hasil. Tetapi kita yakin. Ya, perjuangan tauhid pasti akan berhasil sebab dia adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini pun kita tengok Mesir masih lagi menjadi negeri aktif untuk membantras pemikiran ateism. Kita tengok hari ini di Mesir kita ada markaz tokoh-tokoh agamawan di Mesir, markaz Al-Fath untuk pengkajian untuk menentang ideologi ateism, markaz Barahin, nama ulama banyaknya daripada Mesir. Ya, mereka ni semua memperjuangkan tauhid, memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menentang ideologi bukan saja ideologi penyelewengan yang kita kata klasik, tapi juga yang moden, pemikiran yang moden. Jadi ibrah, iktibar yang kita boleh dapat pada cerita ringkas begini ialah perjuangan tauhid ini sentiasa ada dan diperjuangkan oleh pelbagai pihak. Dan kita tidak perlu rasa sendirian. Ya, sebenarnya para ulama tak kira daripada aliran apa pun, hakikatnya telah menerima bahawa tauhid ini mesti dipertahankan. Dan mereka hak duk promote lagi amalan-amalan syirik dan khurafat ni sebenarnya orang telah ketinggalan zaman. Dan mereka ni bukan lagi orang yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, bukan lagi orang yang mewakili aliran perdana Islam sebenarnya. Ya, ulama-ulama yang aliran perdana yang terkenal, yang moden, ya, even pengganti Syekh Al-Qardawi sekarang, Syekh Al-Quradari, antara orang yang mempertahankan akidah tauhid, akidah sunnah dalam kitab-kitab akidah yang dia tulis. Kita boleh baca. Ya, tidak ada orang yang masih lagi ada isu apa, ada anti Wahabi apa semua ni. Ini semua orang dah lapuk ketinggalan zaman. Ya. Jadi kita kena ingat macam mana pendahulu-pendahulu golongan ini, golongan yang anti-anti dakwah tauhid ni, kesemua mereka ke mana? Ila mazbalatit tarikh, ke tong sampah sejarah. Mereka ini juga akan ke situ. Dan yang akan diangkat, dijulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat ialah orang yang mempertahankan dan memperjuangkan tauhid. Itu kita kena yakin. Dan kita tidak perlu takut dan gentar. Alhamdulillah. Jadi kita pun dah habis. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.